Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Saya harap korang semua sihat, bertenaga dan kekal cergas. Milu. Ui, lain macam kita punya opening kan? Kembali lagi bersama saya Aa berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Okey, video kes kita kali ni berlaku di Korea. Katanya ini adalah salah satu kes yang paling pelik yang pernah berlaku dekat Korea. Dan banyak sangat info yang masih lagi kekal misteri. Tengok tajuk pun dah tahu kan? Kalah plot drama Korea tu ha. Dan bagi saya memang betul sangat-sangat. So, tak payah nak lengahkan masa. Jom kita mula. Okey, kisah ni bermula dengan seorang kanak-kanak yang bernama Boram. Boram ni berumur 2 tahun masa kejadian ini berlaku. Dia dengan family dia tinggal di Gumi Province di Korea Selatan. So, kisah ni mula terungkap bila ada seorang wanita yang bernama Kim berumur 22 tahun pada masa tu. Jadi masa tu, apartmen yang Kim ni tinggal dah tamat tempoh sewaan. Katanya kat sana, dia orang ada kontrak untuk sewaan berapa lama macam tu. Jadi, tuan rumah tadi pun telefonlah Kim. Kata Kim ni nak kena pindahkan semua barang-barang dia keluar daripada rumah tu sebab dia nak sewakan rumah tu pada orang lain pula. Jadi Kim sebenarnya dia dah tak tinggal dah dekat apartmen tu. Dia dah pindah keluar daripada apartmen tadi 6 bulan sebelum tu. Kebetulan maknya Kim ni yang namanya Sok berumur 48 tahun. Dia tinggal dekat bawah apartmen Kim. Dekat bangunan yang sama tapi dekat tingkat bawah macam tu. So masa tu dia minta tolong mak dia ni untuk pergi ke rumah sewaan dia tu dan pergi kemas dan juga kosongkan apartmen tadi. Sok tadi pun pergilah ke apartmen anak dia. Nak pergi tolong bersih-bersihkan lah ni. Dia masuk je ke dalam rumah. Masa tu dia jumpa dengan cucu dia Boram yang dalam keadaan dah tak bernyawa. Macam yang saya cakap tadi, sebenarnya Kim ni dah pindah keluar daripada rumah tu 6 bulan sebelum tu. Jadi, keadaan rumah pada masa tu memang dah kosong. Yang ada cuma anak dia yang dah meninggal, Boram tadi. Dan Boram ni sebenarnya baru berusia 2 tahun tau. Dah tu dekat sebelah mayat Boram tu ada sampah. Kesian kan? Tak tahulah apa yang dia fikir, dia boleh pindah keluar daripada rumah tu dan tinggalkan anak dia yang berumur 2 tahun yang tak tahu apa lagi, seorang-seorang tinggal dalam rumah tu. Dah lah tak bagi tahu siapa-siapa, tak pesan juga pun dekat maknya. Yang sebenarnya dia boleh je kalau nak bagi anak tu dekat maknya sekejap ke apa kan. Dah tu budak tu baru 2 tahun. Budak tu nak bezakan makanan dengan bukan makanan pun tak pandai lagi. Tahu tak kenapa dia boleh tinggalkan anak dia seorang-seorang dalam apartmen tu? Sebab pada masa tu dia dah berkahwin lain. Dan dalam masa yang sama dia tengah mengandungkan seorang anak lelaki. Yang paling penting ini anak dia dengan suami baru dia. Biasa dengar kan? Okay, Mrs. Sok tadi ataupun neneknya Boram ni, dia cakap dia tak tahu pun kata cucu dia selama ni duduk dekat apartmen tu seorang-seorang. Pelik jugalah, nenek dia tu duduk dekat tingkat bawah je pun. Macam mana nenek dia boleh tak tahu langsung kata Boram masih lagi ada dekat tingkat atas sana kan? Tapi mungkin juga masa anak dia keluar tu, dia fikir anak dia bawa semua yang ada dalam rumah tu pindah keluar. Okey, dah jumpa Boram dalam keadaan tak bernyawa tadi. So, dia terus telefon polis dan laporkan hal ni. Pihak polis terus pergi tangkap Kim. Bila disoal siasat, Kim mengaku yang dia memang tinggalkan rumah tu 6 bulan lepas. Dan dia tahu yang Boram dah meninggal dunia. Dah tu dia juga mengaku tahu yang dia memang tinggalkan Boram dalam rumah tu. Dia bagi alasan, sorry lah, bagi saya ini semua memang alasan. Dia cakap yang dia terpaksa tinggalkan anak dia tu sebab dia rasa anak dia tu menyusahkan hidup dia. Yelah masa tu kan dia dah dapat suami baru, dia nak mulakan hidup baru dengan family baru, dengan suami dan juga anak yang dia kandung masa tu. Dia fikir dia dah nak dapat anak lelaki, so dia dah tak perlukan anak perempuan dia lagi. Yang mana anak perempuan dia ni hasil daripada perkahwinan dia yang dulu. Jadi masa kes ni viral dekat Korea, of course orang Korea tak tinggal diam kan. Semuanya rata-rata marah dengan tindakan Kim. Yelah, kenapa dia tak report kata anak dia dah meninggal? Dalam masa yang sama, dia masih lagi terima duit daripada kerajaan, duit bantuan macam tu untuk si Boram ni. Itu yang buatkan orang marah. Persoalannya sekarang ni, siapa ayah Boram? Kalau betul lah dia tak nak jaga, dia boleh je bagi dekat ayah Boram tu kan? Jadi ayah Boram ni namanya Mr. Hong. Katanya Kim dengan Hong, dia orang kenal masa dia berumur 19 tahun. Muda lagi. Dah tu dia orang bercinta dan tak lama lepas tu dia orang berkahwin. So masa tu lah dia orang dapat Boram. Cuma hubungan dia orang lepas tu tak berapa okey. Selalu gaduh dan tak lama lepas tu Boram dilahirkan. Lepas
Boram dilahirkan tu lah, Hong dapat tahu yang kata Kim ni dah curang dekat belakang dia. Jadi masa tu, dia orang ambil keputusan untuk berpisah. Pada masa tu, Hong tadi dia muda sangat lagi. Dia tak ada kerja, tak ada duit. Ya kan macam mana nak sara keluarga kan? So, dia pun bagilah hak penjagaan tu kepada Kim. Katanya lepas dia dah ada duit nanti, dia akan ambil balik Boram tu. Kawan kepada Kim juga pernah bagi tahu yang Kim seorang yang sangat pandai jaga anak. Boleh kata tak nampak macam dia tu bermasalah, ada masalah masa tu. Nampak macam dia seorang ibu yang penyayang, macam kebanyakan ibu yang biasa. Dalam video ni pun kita boleh nampak kan, dia main-main dengan anaknya, layan anak dia elok-elok. Tak ada pun tanda-tanda penderaan yang berlaku. Dan keadaan rumah mereka pun nampak macam terurus je. Kawan Kim juga cakap yang Kim nampak bahagia je dengan suami dan anak-anak dia. Dia siap tunjukkan akaun bank dia lagi. Kata dia ada cukup duit untuk jaga 2 orang anak, Boram dan juga anak yang bakal lahir nanti. Dalam bulan Mei, Kim mula tak bawa Boram keluar bila dia pergi jumpa dengan kawan-kawan dia. Biasanya dia akan bawa je Boram ni keluar tau. Dan bila kawan-kawan ditanya, kenapa tak bawa Boram keluar sekali kan? Dia bagi alasan, kata Boram ni tidur lah. Lepas tu dia cakap Boram ni tak nak ambil gambar, tak nak buat video macam tu. Pelik kan? Budak tu kecil lagi. Macam mana dia boleh fikir? Maksudnya ada pikiran macam gitu. Jiran-jiran diorang pun bagi tahu yang diorang tak pernah dengar ada budak menangis. Yelah menjerit ke apa kan, langsung tak ada. Padahal apartmen tu bukanlah jenis apartmen yang soundproof. Jadi kalau kena dera ke, menangis ke, menjerit ke apa, memang jiran-jiran dia ni akan dengar. Jadi menurut pakar, kalau budak 2 tahun dibiarkan sendirian, biasanya dia akan menjerit, meraung dan menangis-nangis. So, tak mungkin dia akan senyap je. Melainkan, dia dah meninggal dunia sebelum Kim pindah keluar daripada apartmen tu. Ada satu lagi hal yang pelik tau tentang kes ni. Bila pihak polis tadi cek bil elektrik sebelum dan juga selepas Kim tu pindah keluar daripada apartmen, bil elektrik tadi menunjukkan penggunaan elektrik yang sama. Seolah-olah macam ada je yang keluar masuk daripada apartmen tu, menetap dekat apartmen tu. So mungkin ada orang yang keluar masuk dekat apartmen tu selepas Kim pindah keluar. Tinggal dekat sana ke apa kan. Cuma pelik lah macam mana jiran-jiran ni boleh tak perasan ada orang yang keluar masuk dalam rumah tu. Okey, tak lama lepas tu pihak polis tadi pun buatlah DNA test. Yelah nak pastikan yang baby yang meninggal tu adalah anak Kim. Walaupun dah tahu dah, dia pun dah mengesahkan itu anak dia kan. Jadi bila dah buat DNA test, ada plot twist dekat sini yang mana diorang dapat tahu sebenarnya Boram bukanlah anak kepada Kim. Habis Boram ni anak siapa? So DNA test tadi cuba dipadankan dengan neneknya Boram pula, Sok tadi. Sebenarnya diorang nak pastikan yang betul itu adalah cucu Sok. Tapi bila DNA test tadi dah keluar, rupa-rupanya Boram ni adalah anak kandung Sok. Dan Boram dengan Kim adik-beradik. Dah pihak polis ni macam keliru lah kan. Macam ada sesuatu yang lebih lagi daripada itu. Apa yang sedang berlaku sekarang ni kan? So, dia pun ambil lah DNA tadi, padangkan dengan Mr. Hong yang kata ayah kepada Boram tadi lah, ayah kandung Boram tadi kan. Macam pelik jugalah kalau Mr. Hong ni tiba-tiba ada hubungan dengan Sok tu. Bila dah comparekan DNA tadi, confirm yang Mr. Hong bukan ayah kepada Boram. Dah tak puas hati nak cari tahu juga siapa ayahnya Boram ni. Kita dah tahu dah siapa mak dia kan, Sok tadi. Ataupun aka nenek kepada Boram. Jadi pihak polis pun padankan DNA ni dengan suaminya Sok. Rupa-rupanya suami Sok tu bukan ayah kandung kepada Boram. Maksudnya apa? Maksudnya Sok ni kemungkinan dah berlaku curang dengan suami dia. Sampaikan mengandung dan lahirlah Boram tadi. Sebenarnya sampai sekarang tahu, jadi tanya-tanya siapa ayah kandung Boram ni? Yang paling penting, kemana hilangnya anak kandung Kim? Sebab ada rekod hospital yang mengatakan Kim ni melahirkan anak dalam 2 tahun lepas macam tu lah. So, macam mana boleh vanish, boleh hilang macam tu je? Pelik kan? Kita dengar pun macam pening kepala tau. Masa Kim tengah mengandung pun, dia selalu post dekat sosmed tentang perkembangan kandungan dia, dengan ultrasound lagi sebagai bukti. Kan tak mungkin kan baby tu tak ada macam tu. Dalam masa yang sama, Mr. Hong, bekas suami Kim tadi, dia pun yakinkan pihak polis ni juga yang kata pada masa tu bekas isteri dia memang mengandungkan anak mereka. Dia yakin benda tu. So sampai sini je,
semua orang pening kepala. Polis lagilah pening kan, nak kena cari anak yang tiba-tiba hilang. So sampai sini je, tak ada bukti ataupun rekod yang menunjukkan kewujudan anak kandung Kim. Sepatutnya anak tu sama baya dengan Boram, dan anak tu juga seorang perempuan. Jadi pada masa tu, pihak polis ni percaya yang kata keluarga ni dah tukar baby. Cuma pihak polis ni tak tahu kenapa diorang nak buat kerja macam tu. Bila pihak polis soal siasat Kim cakap apa? Dia sendiri pun tak tahu yang kata anak dia kena tukar. Dia tak tahu pun kata Boram tu bukan anak kandung dia. Sebab selama ni dia ingatkan Boram tu anak dia. Dan sekarang ni dia pun terkejut dengar berita ni. So kalau betul lah Kim ni tak tahu apa-apa, maksudnya sekarang ni ini semua adalah angkara Sok sahaja. So dia je yang tahu cerita sebenar. Jadi pada masa tu pihak polis tadi pun pergilah jumpa Sok. Soal siasat Sok ni. Sok cakap apa tahu? Dia cakap yang Boram tu bukan anak kandung dia. Dia tak pernah lahirkan anak perempuan dalam 2 tahun lepas. Sampai kesudah dia tak mengaku tahu yang kata Boram tu anak dia. Walaupun bukti DNA tu dah confirm yang Boram anak kandung Sok. Dah, sebab dia tak mengaku tadi, pihak polis pun terpaksalah buat lie detector terhadap Sok ni. Dan result dia, macam yang kita sangka, result dia menunjukkan yang dia menipu. Dah tu, sampai kesudah dia tak cerita hal sebenar. Jadi, sama-sama kita menggaruk kepala je lah. Suami Sok pula, dia bagi keterangan yang kata dia tak tahu apa-apa pun tentang hal ni. Dia tak tahu kata ada hal macam ni berlaku dalam family dia. So, adalah beberapa benda yang pelik dalam kes ni. Yang pertama, macam mana Sok dengan Kim ni boleh termengandung pada waktu yang sama. Kebetulan ataupun dirancang. Cuma kalau rancang pun, kalau dah tak dapat, tak rezeki, tak dapat juga kan. Yang kedua, kalau Sok betul-betul mengandung pada masa tu, 2 tahun lepas tu kan, macam mana suami dia boleh cakap dia tak tahu pun kata isteri dia tengah mengandung? Bukankah kalau dah mengandung tu memang akan nampak jelas perutnya tu besar kan? Tambah pula isteri dia tu bukanlah kali pertama dia mengandung yang kata tak nampak perutnya. Pelik dekat situ. So ada teori yang mengatakan mungkin yang Sok dengan suami dia ni dah tak sehaluan dah. Tapi diorang masih lagi menetap dalam satu rumah, cuma lain bilik. Dan diorang tak bercerai disebabkan masalah keuangan. Dah tu masing-masing buat hal masing-masing je lah. Tak ambil tahu apa yang pasangan buat. Katanya dekat sana, ramai je yang buat macam tu. Dah tak sehaluan, nak bercerai, fikirkan keuangan. Jadi diorang menetap dekat satu rumah. Cuma yelah tak ambil tahu langsung apa yang masing-masing buat. Seolah-olah macam housemate je lah. Mungkin juga kan. Yang ketiga, macam mana Kim dengan Hong ni, dia tak tahu yang kata anak dia tadi kena tukar. Melainkan, baby tu kena tukar selepas Kim tadi melahirkan. Sebab muka baby baru lahir tu rasa macam lebih kurang sama je lah. Yelah adalah yang tak samanya. Cuma dia kan macam related kan. Anak dengan mak. Of course lah kalau melahirkan tu macam yelah tak jauh mana lah. Jadi kemungkinan dia tukar tu masa baby lagi. Yang keempat, suami baru Kim ni sepatutnya dia tahu kata Kim ada anak daripada hasil perkahwinan dia yang dulu. Dan kenapa masa diorang ni dah pindah ke rumah baru, kenapa suami dia tu tak tanya langsung tentang keberadaan Boram? Ataupun sebenarnya dia tahu apa yang dah berlaku. Tapi dia senyap je. Macam yang pakar sebelum ni cakap lah. Budak 2 tahun tak mungkin ada dalam rumah tu menetap dekat sana tanpa menangis, tanpa menjerit. Melainkan dia dah pun meninggal sebelum Kim keluar daripada rumah tu. So ada jugalah teori-teori yang persatuan netizen diorang buat. Katanya Kim pada masa tu muda lagi masa dia melahirkan. Dan dia secara tak tersengaja buat sesuatu kepada baby dia. Sampaikan baby tu meninggal. Dah tu mak dia tadi sebab nak selamatkan anak dia daripada hukum, jadi mak dia bagi baby dia kepada anak dia. Tak apa-apa, kau ambil je baby ni dan jangan bagi tahu siapa-siapa. Lagipun itu kan anak kepada Sok dan juga skandal dia. Nanya jugalah kan kalau ada orang yang tahu. Okey, ada satu lagi teori yang salah seorang YouTuber buat. Katanya YouTuber ni dia selalu kaji pasal kes, lepas tu dia selalu bagi pandangan dia lah terhadap satu-satu kes tu. Dan YouTuber ni sendiri berasal daripada Korea. Katanya, mungkin Kim dan juga Sok ni melakukan aktiviti ibu tumpang. Jadi, ibu tumpang ni sebenarnya tak dibolehkan dekat Korea. Haram. Untuk yang tak tahu apa itu ibu tumpang ataupun surrogate mother dia panggil, suka hati je lah baca bahasa English, kita Melayu kan. Surrogate mother. Okey, benda ni adalah satu proses yang mana kita minta tolong dengan orang lain untuk mengandungkan anak kita. Sama ada dia bagi benihnya ke, lepas tu minta tolong orang tu untuk mengandung. Sebab biasanya diorang ni ada masalah untuk mengandung ke apa, diorang akan cari surrogate mother tu. Tapi
haram. Dekat Korea sana pun diorang tak benarkan dan Islam sendiri pun tak benarkan. Jadi ibu tumpang ni biasanya dia akan dibayar dengan bayaran yang sangat lumayan. Boleh cecah beratus ribu dolar tau. Datuk Kim dengan Sok ni memang perlukan duit pada masa tu. So logik jugalah kalau kita fikir-fikirkan kan. Kan tadi Kim ada tunjukkan akaun bank dia kan, yang kata duit dia ni cukup untuk dia sara 2 orang anak. So kemungkinan lah dekat situ. Okay, menurut teori ni lagi, Kim dengan Sok tadi dah bersetuju dah untuk jadi ibu tumpang. Dah dapat dah bayarannya. Tapi lepas dah melahirkan tu, ada sesuatu yang berlaku. Sampaikan diorang ni terpaksa jaga baby tu. Dan teori ni juga cakap yang sebenarnya memang ada 1 baby je. Bukannya ada 2 baby. Cuma ini semua hanyalah teori tau. Bukannya kebenaran dia. Okey, pada bulan Jun 2021, Kim dijatuhkan hukuman penjara selama 20 tahun atas kesalahan pengabaian sehingga menyebabkan kematian. Pada 19 Ogos, pendakwa raya demand untuk tambah lagi tempoh penjaranya atas dasar penderitaan yang baby Boram ni terpaksa alami sebelum dia meninggal dunia. Jadi pada masa tu, dia suggest untuk kenakan 25 tahun penjara. Sok pula dipenjarakan selama 8 tahun atas dakwaan cuba meninggalkan mayat anak perempuan dia yang berusia 2 tahun pada bulan Februari. Dan dia juga didakwa atas menculik cucu dia pada usia yang sama pada tahun 2018. The end. Okay, saya tak nak komen banyak dengan kes ni. Saya cuma fikir yang kes ni memang crazy. Kata siapa-siapa pun takkan terfikirlah yang kata anak tu, Boram tu sebenarnya adalah adik-beradik dia. Dan kes ni sendiri banyak sangat misteri. Diorang macam tak nak buka mulut tau. Tapi yelah, hak masing-masing kan. Korang mungkin ada pendapat korang sendiri, komen je lah kat bawah. Jadi saya rasa sampai di sini dulu untuk video kali ni. Maaf kalau ada yang terkurang daripada saya. Dan maaf juga kalau saya ada menyentuh sensitiviti setengah individu. Jadi macam biasa, kalau korang suka video ni, jangan lupa tekan tombol like, comment, share dan juga subscribe. Jumpa lagi di next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.